Cikgu Harun TV. Selamat datang kepada Datuk. Salam sayang kepada Datuk. Selamat datang kepada Datuk. Salam sayang kepada Datuk. Kami ucapkan dengan hati mulia serta setia, agar Datuk bersama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Bergantung kepada waktu anda menonton video ini. Kembali kita ke rancangan Cikgu Harun TV. Ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi support channel ini. Channel yang masih baru, yang masih sendu. Biasalah channel pendidikan. Saya harap semua dapat support lah. Semalam saya tidak dapat nak upload video baru kerana sedang menyiapkan untuk video ini. Jadi kena ada beberapa penyiasatan, beberapa ulang kaji dan juga pembacaan perlu disiapkan untuk konten inilah. Ini semuanya untuk anda, Jadi guys, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang belum subscribe, sila support saya untuk meneruskan konten-konten yang lebih menarik. Tekan dekat button subscribe tu, kemudian tekan simbol loceng tu, tekan banyak kali, tekan sampai sakit tangan. Okey. Okey guys, kali ini saya nak membicarakan sesuatu yang agak menarik. Mungkin ada yang dah tahu, lah. Sebab perkara ini pun saya dah tahu lama. Dia lebih kurang 7 tahun lepas saya dah tahu dah. Tapi baru hari ini saya nak sediakan konten, iaitu seperti mana kalau tuan tengok intro tadi. Ya, saya ingin bicarakan tentang satu nak kata agama tak juga, mungkin lebih ke arah adat lah, adat dan kepercayaan lah satu bangsa Cina, yang ada kaitan dengan tempat saya. Okey, saya sebenarnya adalah seorang penduduk Selangor. Okey, di daerah Kuala Langat. Saya berada di Kancung Darat, Banting. Okey, Banting. Kampung saya Kancung Darat, terkenal dengan, mungkin tuan-tuan pernah dengar, keluarga Sidik, badminton lah. Kalau tuan-tuan datang ke Kancung Darat, tuan akan nampak tugu raket tu, sempena kemenangan Piala Thomas tahun 1992. Lama. Jadi apa yang saya nak katakan kat sini, Banting
yang berada di Kuala Langat adalah berdekatan dengan Jugra. Pernah dengar tak Jugra? Okey. Jugra adalah satu bukit yang berada di tepi laut Selat Melaka. Okey. Bukit itu juga di muara Sungai Langat. Sungai Langat ni besar kan. Dia bersambung daripada Kuala Langat pergi ke Hulu Langat, hinggalah ke Kelang. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini, Jugra ni sebenarnya adalah merupakan bekas ibu negeri Selangor tahun 1890-an dulu tahun 1900. Jugra adalah ibu negeri Selangor. Macam mana Jugra jadi ibu negeri Selangor? Sebab di situ adanya pemerintahan Sultan Abdul Samad. Pernah dengar tak Sultan Abdul Samad? Pernah dengar kan bangunan Sultan Abdul Samad ada kat KL, kan? Kemudian ada sekolah-sekolah yang nama sekolah Sultan Abdul Samad pun ada. Jalan Sultan Abdul Samad pun ada. Okey, jadi tempat saya ni ada dua sultan pernah memerintah di Jugra ni, yang antaranya adalah Sultan Abdul Samad lah. Yang satu lagi adalah sultan yang memerintah ketika Jepun. Saya tak silap saya Sultan Alauddin. Tapi yang untuk Sultan Abdul Samad ni, dia memerintah Jugra tahun 1900 gitulah. Apa yang saya nak cerita, Jugra ni dalam dia sebagai bekas ibu negeri Selangor, jadi adalah tinggalan sejarah yang masih ada dekat di sekitar Jugra. Antaranya ada balai polis, ada istana. Istana tu cantik ya tuan-tuan. Dia bukan istana biasa, dia binaan Moorish. Kalau tuan-tuan Google istana Moorish Jugra, tuan-tuan akan kagum lah. Kalau nak tahu, tuan tengok filem Pontianak Harum Sundal Malam, dia gunakan stadium Jugra tu sebagai tempat syuting. Okey, saya bukan nak cerita pasal Sultan Abdul Samad ataupun nak cerita pasal stadium istana Jugra ke apa, tapi saya nak cakap ada sekitar situlah. Dekat Jugra ni juga ada Bukit Jugra tu ada rumah api, okey, yang tempat paragliding tu, kan? Kalau tuan-tuan Google, nampaklah paragliding di Bukit Jugra. Kemudian ada makam Sultan Abdul Samad. Kemudian ada masjid Sultan, saya tak ingat Sultan apa. Masjid dekat Jugra juga yang terkenal. Kemudian ini yang saya nak cerita ni. Rupanya dekat-dekat di balik bukit, bawah Bukit Jugra tu, dekat-dekat dengan Museum Institut Jugra tu. Okey, Museum Institut Jugra ni dekat bawah bukit tu, yang asalnya balai polis jadi museum. Okey, boleh cuba tengok video saya yang sebelum ni. Saya ada buat mengenai lawatan ke Museum Istana Jugra. Okey, yang itu dia berdekatan dengan satu temple ni lah, satu tokong ni. Tokong dia warna merah kuning lah, macam Selangor kan. Okey, Cina di Banting ni, dia adalah bangsa Hakka, dia menggunakan Hokkien. Jadi Hokkien ni banyak dekat Penang. So bila Cina Banting ni bercakap, dia tak macam Cina yang lain yang Cantonese atau Mandarin, dia Hokkien. Jadi dia macam Penang punya Cina lah. Jadi tokong tu ada menyimpan satu perkara yang mungkin mengejutkan lah. Jika orang yang baru pertama kali dengar, macam saya first time dengar, memang terkejut, kan. Rupanya di dalam tokong tu ada patung penyembahan orang-orang Cina ni. Rupanya patung itu dimiripkan seperti Sultan
Abdul Samad. Nampak? Terkejut tak? Terkejut kan? Mungkin pernah dengar, tapi inilah dia dekat tokong Jugra tu, dalam almari lah, tak tahu lah, kabinet atau dalam almari, dia ada Sultan Abdul Samad punya patung. Ada 3. Sultan Abdul Samad tengah, kemudian pengikut tak tahulah pembesar dia, Raja Hassan dengan Raja apa seorang lagi, saya tak ingat. Boleh try Google. Okey. Jadi kenapa perkara ini boleh berlaku? Kenapa orang Melayu disembah pula oleh orang Cina? Kalau kita cakap sembah, orang Cina tak setujulah. Sebab saya tengok dia orang kata ini bukan sembah, ini adalah satu penghormatan. Kan? Tapi oleh sebab yalah, saya anggap sembah jugalah. Kan? Pakai colok apa semua sembah. Kenapa? Okey, begini. Asal usul penyembahan Datuk Kong ni, okey, namanya Datuk Kong. Lupa pula saya nak cakap. Okey, Datuk Kong. Datuk Kong ni sebenarnya adalah orang kata asimilasi bangsa Cina ni dengan bangsa Melayu. Kenapa pula Melayu pun ada? Melayu sembah apa? Bukan. Macam ni. Zaman zaman Cina baru masuk tanah Melayu. Diorang ni memang dah ada kepercayaan dewa kan, Cina. Sembah-sembah diorang. Diorang ada nama dewa tanah, Tudigong. Dewa tanah diorang ni adalah menyembah dewa tanah lah. Jadi culture diorang ni, budaya diorang bawa ke tanah Melayu. So bila sampai kat tanah Melayu, dia tahu dekat tanah-tanah ni ada tuan masing-masing. Kan? Kepercayaan diorang macam tu kan. Dekat tanah yang ni ada penunggu dia, ni ada penunggu dia, kat tempat ni ada penunggu dia. Jadi bila datang tanah Melayu, penunggu dia siapa? Siapa yang tuannya? Orang Melayu lah. Jadi dia sembah hanya orang Melayu. Dia tak kira lah orang tu agama Islam ke, agama Kristian ke, agama Hindu ke, Buddha ke. Janji orang tu berpengaruh, orang tu berjasa, orang tu orang baik, banyak kuasa ataupun pangkat, orang besar-besar lah, orang yang dikagumi orang, dia orang akan sembah orang tu. Dia akan sembah orang tu, orang-orang alim. Sebab tu Sultan Abdul Samad pun dia sembah. Sebab Sultan Abdul Samad ni dulu dia terkenal dengan kepimpinan dia. Walaupun kalau kita tengok dekat internet, kebanyakan muka Sultan Samad ni dah tua kan. Nampak tua sangat. Mungkin masih dia muda, tak ada gambar kan. Gambar dah tua. Tapi tak apalah. Tapi Sultan Samad tu terkenal dengan kepimpinan dia. Kan? So, diorang ni sembah Sultan Abdul Samad. So, apa gabungan Melayu tu? Melayu datang dari mana? Adakah sebab Sultan Abdul Samad tu orang Melayu? Iyalah, memang Sultan Abdul Samad tu orang Melayu. Tapi orang kata, masa bangsa Cina ni datang, dia tengok orang Melayu sendiri pun ada mengarut ni yang menyembah-nyembah. Islam dulu dia lain. Islam dulu dia tak kuat. Dia tak berapa kuat. Dia belum, orang kata belum kesedaran, belum luas, belum banyak ada ceramah agama. Kan zaman dulu tengoklah joget lah.
ada yang kena. So saya anggap yang Raja Hassan ni, kemudian Sultan Abdul Samad dan yang imam-imam lain tu dihormati, walaupun Cina yang hormat, kan. Okey, berbalik kepada Datuk Kong ni, dia bukan setakat kat Jogera lah, kat Kelang pun ada. Kalau kat Kelang ni, dia lagi bentuk, dia kubur orang ni bentuk kubah, tapi tokong bentuk kubah. Sebab apa? Yang disembah tu orang Islam. Saya tak pasti kubur ke ataupun cuma altar tu lah, saya tak pasti, tapi dia bentuk kubah. Sebab saya banyak kali lalu kat situ, kat Kelang ni, Kelang Banting ni setengah jam, lebih kurang setengah jam 40 minit macam tu kan. Setakat di Kelang ni memang mainan saya. Jadi bila saya lalu kat situ, kecil-kecil dah ada dah. Saya kecil-kecil dah ada, saya tengok, ini kubur ke apa, pelik lah. Kenapa kubah ni ada colok-colok ni kan. Tapi masa tu tak adalah kita nak persoal ke, nak kaji ke, kan. Cuma kita pelik je lah, kenapa kubur Islam ni ada colok. Pelik juga ya. Rupanya inilah dia, adalah Datuk Kong. Okay, nak highlight Datuk Kong ni, banyak lagi tempat lain. Kat Genting Highland ada, dekat Banting ni pun ada satu lagi, bukan dekat Jogera tu lah, dekat Sungai Manggis. Dekat Sungai Manggis, dekat Car Wash, ada satu altar ni saya tengok pun ada. Dia punya patungnya pakai kopiah. Dia senang nak tengok. Dia punya altar tu, dalam tu ada patung. Patung tu ada kaitan dengan pakaian Islam. Ada kopiah lah, kadang ada yang serban lah, ada yang lepas tu kadang ada nama lagi kat situ. Ada nama imam lah, nama panglima lah, nama raja lah. Semua nama Melayu. Ada nama Fatimah, kan? Bukan setakat Kelang, bukan setakat Banting, ada lagi tempat lain. Genting Highland. Yang terbaru ni, nak tahu siapa? India, Karpal Singh pun dah dijadikan Datuk Kong. Ni menunjukkan dia orang tak kira agama, tak kira bangsa. Janji dia ada pengaruh kuat, dia orang sembah. Macam tu. Asal-usulnya macam mana? Cara dia orang tahu orang nak disembah, dia orang mimpi. Dia orang mimpi, Karpal Singh datang kat mimpi dia orang, sembahlah aku kat tempat ni. So dia orang buat. Ini kebudayaan dia orang lah, bangsa dia orang. Kita raikan je lah, tapi jangan pula ikut, sebab benda tu berdosa, syirik, kan. Cuma kita nak raikan kepelbagaian, keunikan adat ataupun agama di Malaysia lah, banyak macam-macam. Itu je lah, kan. Dari segi akidahnya janganlah kita terpengaruh. Kadang kita ni tak logik, komplain yang bukan-bukan, kan. Komplain nampak salib, kan. Takkanlah lemah sangat iman korang nampak salib terus nak masuk Kristian, tak kan. Itu pun nak komplain ke? Tak payahlah. Ataupun contoh filem-filem yang ada unsur-unsur agama, nak ban semua. Memanglah filem tu menghina. Bukan menghina lah, kira macam apa benda ni kan, tak logik, macam mainkan agama. Tapi kita sebagai orang Islam yang beriman, kita tahu akidah kita, takkanlah tengok benda tu kita terikut, kan. Macam cerita Bruce Almighty, lakonan apa nama pelakon, tak ingat. Kalau tuan ingat siapa pelakon dia, type kat bawah. Yang pelakon The Mask tu, Jim Carrey. Okey. Tak sempat nak type. Okey, Jim Carrey kan, lakonan dia dalam Bruce Almighty. Takkanlah sebab filem tu kita jadi Kristian, tak kan. Kita cuma anggap entertainment sajalah. Rupanya macam ni kan. Rupanya Allah ni macam ni. Bukanlah Allah ni macam ni, maksud saya Tuhan tu macam mana besarnya kuasa dia. Jadi bukan kita terpengaruh keluar akidah, sebab dia kita keluar akidah, taklah. Sama lah, nampak salib terus nak tukar agama ke takkan. Kita ni bukannya lekeh sangat, kita ada iman, kan. Kita ni belajar saja, bukan kita nak terpengaruh. Kadang-kadang itulah.
ini sikit dah ni, sini sikit dah ni. Maknanya iman korang tak berapa kuat lah tu. Kena kuat kan. Jadi okey, macam saya cakap ni, Karpal Singh, India pun diorang sembah juga. Cuma menunjukkan diorang bukan memilih agama, asalkan orang tu ada jasa, kan. Silap-silap di Chong Wei nanti diorang sembah. Siapa lagi yang teror-teror tu, disembah hanya. Ada yang kata Nik Aziz pun diorang sembah, kan. Tapi saya tak jumpa lagi lah ada patung ke apa, kan. Okey, itu mengenai Datuk Kong. Okey, ada ritual dia. Okey, banyak lagi lah. Sekarang ni PKP, saya nak rakam betul-betul depan mata, tak dapat lah. Saya tunggulah PKP habis kan. Nanti saya akan bawa anda terus ke Bukit Jugera. Saya tunjukkan depan mata. Sekarang ni saya cuma boleh tunjuk daripada ni lah, sedutan-sedutan orang lain, dan juga gambar-gambar sajalah. Nanti kalau PKP habis, saya pula akan ke sana. Kalau dapat wawancara dia punya tokong tu, kita wawancara lah, kan. Dapat tambah ilmu lagi. Jadi apa lagi saya nak tambah? Nilai murni pun saya dah bagi. Nilai murni kita dah dapat. Kemudian ilmu pun dah dapat, pengetahuan mengenai kenapa Datuk Kong ni wujud, kan. Kemudian Datuk Keramat tu sendiri adalah kebudayaan Melayu zaman dulu. Sekarang dah tak ada lah kot. Pernah dengar tak orang-orang dulu kalau nak kencing cakap, Datuk nenek tumpang kencing? Itulah dia, Datuk Keramat tu lah. Tapi sebenarnya tak boleh lah macam tu. Syirik, syirik. Janganlah. Siapa pula Datuk? Biasanya jin. Kita bukannya cucu cicit jin. Jin tu pula yang bangga nanti. Okey. Jangan buat syirik. Dia ada doa dia. Doa salamun alaik ala nuhin. Saya pun tak ingat apa doa Nabi Sulaiman. Ataupun doa yang Bismillahirrahmanirrahim wa kalimat syarima kholak. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak hafal lah. Nanti apa-apa nanti saya beritahu kemudian. Okey, jadi itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, guys, korang kalau ada yang tahu lebih lanjut ini Datuk Kong, boleh share kat bawah, komen. Pernah tengok ke, ataupun pernah datang majlis Datuk Kong ke, ataupun pernah terlibat apa-apa ke, buat kajian ke, boleh kongsi. Pernah tengok depan mata ke, dekat pergi kat apa Ipoh tu, tengok Karpal Singh, ataupun yang ada yang pernah nampak yang kata Nik Aziz semua tu. Kita pun nak sama-sama lah kita kongsi. Share, type komen kalau ada, ataupun apa-apa saja. Okey, komen kat bawah. Tu cerita. Okey, kita tutup cerita Datuk Kong. Okey, kepada yang belum subscribe, mohon subscribe. Tuan-tuan, mohon subscribe. Mohon subscribe. Mohon support. Klik button kuat-kuat, klik sampai penat. Klik button loceng untuk mendapat notifikasi kalau ada konten-konten baru. Support saya untuk membuat konten-konten. Okey, kalau tuan-tuan nak saya buat konten apa sebelum lepas ni, saya cuba kaji dan cuba cari pembacaan. Boleh type. Saya pun ada ambil masa sikit lah. Kalau subjeknya agak sukar, kita ambil masa sikit. Sehari 2 hari baru keluar konten. Tapi kalau yang ringan-ringan, saya boleh keluar hari-hari lah. Tengok macam mana. Tolong klik subscribe, beritahu kawan-kawan, share. Mohon kita kuatkan lagi channel pendidikan kita. Beritahu kawan-kawan. Saya jumpa lagi bersama Cikgu Harun TV dalam video yang akan datang. Bye.